kaum atau bangsa-bangsa zaman dulu yang melawan Rasul masing-masing. Mula-mula sekali Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut kaum Nuh. Nuh nama bagi seorang Nabi zaman dulu lebih kurang, kalau mengikut ramalan sejarah lebih kurang 10,000 tahun dulu. Dan Nabi Nuh ni hidup di atas muka bumi ni 950 tahun, kurang 50 tahun 1000. Boleh jadi kita payah nak fikir belah mana manusia hidup 1000 tahun kurang 50. Kerana kita hidup dalam 50 tahun, 70, 100 tahun, 100 tahun pun jarang-jarang. Kalau ada seorang yang hidup 100 tahun tergegel masuk ke khabar dunia, orang tertua dunia, orang tertua dunia. Zaman ini zaman masih semakin kecil. Dan ku ahli kaji astronomi ni, ahli kaji geografi geosains le ni sehari semalam 24 jam. 24 jam ni kiraan kita. Dan dalam 1000 tahun, 20,000 tahun dulu, apa ni, sikit lagi akan jadi 23 jam sehari semalam. 23 jam, lepas tu jadi 20 jam, lepas jadi akhir sekali kiamat. Tetap berlaku begitu. Jadi Nuh ni peringkat pertama orang yang masih gagah, beralih udara bersih, penyakit pun tak ada, toksik berapa kurang, tak apa nama ni, oksida berapa apa second oksida ni pun tak ada. Jadi orang makin segar balik. Sebab tu dia hidup 950 tahun. Sebab tu dia kata dia ni Jawi, umur dia 300 tahun masuk Jawi. Itu macam-macam rekaan Allah. Tapi walau bagaimanapun, golongan yang pertama manusia di muka dunia yang saya sebut ialah kaum Nabi Nuh. Orang yang tolak penceramah Nabi Nuh dan dakwah Nabi Nuh, terus waqalu majnun wazdujir, ambil lepas. Nuh dituduh gila dan dihardik, dijokoh dengan macam-macam cara. Satu daripada sebab dia disebut gila ni kerana dia buat perahu. Tempat Nabi Nuh ni kabar jauh daripada sungai, jauh daripada laut, bawa perahu kerja apa kau tidak gila. Jadi senang je orang tolak agama ni pakai ikut fikir betul gila. Padahal Islam ni jok Nabi Nuh sampai kala ni diberi peluang soal jawab. Hatu burhanakum, apa namanya, bawa mari hujah. Dalam Al-Quran kita ni, kalau kita baca awal daripada akhir, terlalu banyak soalan-soalan yang dihadap oleh Allah kepada manusia. Dan kadang-kadang Tuhan jawab sendiri, dan kadang soalan-soalan dia lepas saja dan tidak dijawab, supaya kita sendiri mikir belah mana nak jawab. Daripada mikir cari jawab, itulah insya-Allah kita akan bertemu dengan hakikat yang sebenar. Ini ajaran agama pak lelo ni pun, kalau orang tak setuju dengan Islam, kita tanya dia tak setuju betul mana. Baik pada masalah sembahyang, masalah puasa, masalah politik, masalah apa saja pun, bila benda hak Tuhan sebut tu rasa tak kena kita, maka kita diberi soal. Kepada orang yang kena soal, dia kena jawab. Kalau dia tak boleh jawab sendiri, dia pergi jumpa orang yang lebih pandai pada dia. Ini kaedah agama kita. Pak lala ni pakai mak pun. Tetapi manusia yang menolak agama ni dengan mudah dia disebut majnun, munihinu, gila. Akhir sekali Nabi sebagai seorang yang diutus oleh Allah, dia buat laporan, kita panggil buat laporan kepada orang yang melantik dia, itu Allah SWT. Sekolah pegawai polis berapa ataupun DO berapa, bila seorang itu dilantik jadi DO, dia terima masalah di kawasan dia, dalam jajahan dia, kalau dia tak boleh, dia telefon ke ibu negeri, ke Kota Baru, ke Kuala Lumpur, ke tanya LA, ke tanya berapa, belah mana benda ni berlaku. Kawan nak jawab tak boleh. Itu keadaan tak boleh pandai-pandai, dia tak boleh jokoh rakyat, dia tak boleh salah, dia tak boleh salah orang. Beritahu pada orang yang atas. Orang atas sekali atas dunia ni ialah Allah SWT. Ni orang yang paling atas pada dia, atas pada raja, atas pada menteri besar, atas pada menteri, atas pada apa yang kita panggil ni, penasihat undang-undang, apa nama ni, berapa lagi pusat-pusat, semua atas aku. Sebab tu kita panggil Allahu Akbar. Allah yang maha atas, maha besar, maha bijak, maha nilai, maha pandai. Kata gilah akbar bukan makna besar, stokor itu dah. Atas mana lebih bijak, lebih berapa. Di Nabi kita, Nabi termasuk Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad, kalau salah buku nak buat taklid, nak berdoa.
Kalau kita lah ni panggil semaya ajak, kita semaya ajak. Nabi semaya ajak, kita lah ni pun semaya ajak. Jangan duk tuju tok guru je semaya ajak, tok guru semaya ajak kan. Dia mung ni buat apa dia saja. Nanti suruh orang tak kau tu suruh orang kau suruh perang tak habis-habis. Semaya sendiri. Jadi doa Nabi Nuhnya Tuhan sebut sepatah. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ni sepatah doa Nabi Nuh yang digazet oleh Allah dalam Quran, iaitu ya Rabb anni maghlubun. Aku ni maghlub mana diatasi. Aku tak nak buat apa dah. Sebut buat tu kata gila kat aku, sebut buat ni kata gila kat aku. Gak gila-gila ni terlibat dengan fikiran, bukan terlibat dengan tubuh. Jadi kita manusia ni mulut ambuk duk kecil ni kerana fikiran. Kalau fikiran mak kata, kalau kalbu kata jangan royak pun tak apa dah. Mulut tak jadi nak kata apa. Itu teruk apa ni tubuh kita ni walau belah mana gemuk belah mana kuruh pun hakikatnya bukan bergerak dari dalam tubuh, bukan dicetus oleh fikiran. Jadi bila orang tuduh satu orang tu gila, royak apa pun kata gila. Belah mana comel fikiran pun dia orang cap kita tu gila, tak nak buat apa. Kerana gila ni tiba fikiran. Sebagai cakapan, sebagai penglihatan, sebagai gerakkan kita, kalau dia orang kata gila, orang tak peduli apa. Orang gila kampung kita. Dia rabuk gapo, dia tapar gapo, kata tak secara lama dia gila. Habis. Jadi bila seorang Nabi dituduh gila, arti susah masalah, tak nak buat apa lain pada doa dengan Tuhan. Fada'a rabbahu anni maghlubun. Ya Allah, aku ni diatasi. Tak ada benda aku nak boleh buat atasi. Kalau orang soal, aku boleh jawab. Kalau orang minta begitu, aku boleh beri. Tapi kalau dia orang cak aku ni gila, bodoh, itu ini, tak nak buat apa lah. Lepas tu nak peru aku tanpa kode ni, buat apa lagi? Mau peru aku, suruh aku mengajar. Dah aku mengajar, dah kata gila, kena buat apa? Orang tak dengar kata. Fantasir anni maghlubun. Ya Allah, itu aku ni diatasi, dikuasai oleh orang lain, kerana orang anggap aku gila. Oleh itu fantasir, tolonglah beri bantuan sedua. Ni doa ni paklala ni pakai kerja. Kalau dia mau kena kita, sedangkan kita ni tak kena. Orang kata kita ni kena, orang kata kita ni apa lagi tak betul kok. Kita cek dulu. Bila orang kata kita sekara, jangan gaduh lawan. Betul kok dia kata. Kalau kita yakin 100% benar dia kata salah, tak adalah kita ambil semayang ada bela Allahu akbar. Tak kira atas batas kau, tak kira lautan mana, atas rumah mana pun, semayang ni wa ju'ilat lil ardi kulluha masjidan. Tuhan kata aku satu daripada istimewa aku ni, Tuhan buat bumi ni masjid aku berlaku. Pak sujud berlaku. Jangan nanti tu naik balik soh nak buat semayang ajak, nanti balik rumah nak semayang ajak. Tak atas balik soh, atas batas dalam kebun kita, atas perahu laut, atas kereta kita, mayang gila. Kita ada lori, mayang atas lori. Kita kenapa serabut tengah jalan berapa orang begitu orang begini, mayang. Nak panggil semayang ajak kau, nak panggil semayang kata dia pentingnya sunnah Nabi-Nabi sedunia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lepas-lepas mulut dia daripada berzikir. La yajlis wa la yaqum wa la yajlis illa ala zikrin. Nabi kita dalam banyak-banyak hadis sebut la yaqum wa la yajlis illa ala zikrin. Nabi kita baik bangun dengan zikir, baik duduk dengan zikir. Ada saja perkataan keluar daripada mulut Nabi apa namanya menyebut nama Allah. Tanda kita ni walau duduk atas dunia, atas muka bumi, kita ni bersambung dengan langit yang kita panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu panggil duduk langit. Pada ada bumi pun ada, tapi sebutan hormat kitanya Allah Ta'ala duduk langit. Akhirnya Tuhan sebut minggu lepas, satu pertolongan yang aku beri secara segera kepada Nabi Nuh ialah aku buka pintu langit, lepas tu aku pecah bumi jadi rakuh habis bumi. Langit waktu air, bumi waktu ber air, belaga air langit air bumi yang menyebabkan tufan Nabi Nuh berlaku. Habis satu generasi, tak berapa puluh generasi habis di sini. Itu Allah Ta'ala sebut minggu lepas. Lepas tu dia buat komentar, buat komen sikit. Walaqad tarakna ayat fahal min muddakir. Benda ni berlaku sebagai satu ayat. Ayat, kita panggil ayat. Kita orang Melayu kita sebut ayat Quran je. Dak Quran pun kita panggil ayat. Benda-benda berlaku depan mata pun orang panggil ayat. Asalkan benda tu boleh mencuit fikiran kita, dalam agama kita dalam Quran panggil ayat. Turun hujan dari langit, apa bercampur dengan air daripada bumi ini, dia panggil ayat juga. Ayat Quran ini untuk dibaca, ayat atas muka bumi ini untuk dilihat. Ayat mawdhurah, ayat maqru'ah dalam istilah ahli-ahli ulama kita. Baik, hari ini pula sambung lagi.
kadzabat 'adun fakaifa kana 'adabi wa nuzur. Amma sebut itu perkataan fakaifa kana 'adabi wa nuzur ini terlalu banyak dalam surah ni, berkali-kali dia sebut.